Dah. Okay. Payah soalan dia orang buat ni. Itulah hak tinggi Ustaz. Siapa buat ni? Mak Azam buat kan? Oh, Mak Azam buat Ustaz. Ustaz, kita boleh mula Ustaz tau? Alright, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah Mutiara Minda kelima dalam bulan Ramadan bagi siri Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Ustaz. Tapi pada kali ini tajuk kita bertaraf tinggi juga Ustaz. Pemberdayaan golongan muda semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersepadu PKPB ni. Dia relate sikit dengan situasi semasa Ustaz. Jadi bersama-sama saya pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud. Sedikit pengenalan tentang Ustaz. Ustaz adalah ahli lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, moderator dan pengacara yang tidak asing lagi bagi program Forum Perdana Hal Ehwal Islam RTM dan banyak lagi program-program keagamaan yang kita nampak muka Ustaz. Jadi Ustaz ni tidak asing lagi di bidang masa dan media sosial Ustaz. Jadi satu tentang Ustaz saya suka ni, Ustaz ni adalah penulis bestseller buku travelog yang berkisahkan sisi Islam dan kemanusiaan dalam kehidupan di bumi Amerika Syarikat. Wow, ini adalah hasil saya dimaklumkan, ini adalah hasil daripada Ustaz mengikuti latihan prestasi tinggi International Visitor Leadership Program IVLP anjuran US Department of State selama 22 hari iaitu di Washington, New York, Cleveland, Reno dan Seattle. Ustaz juga adalah penolong pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi bersama-sama kita pada hari ini di sesi Mutiara Minda di 28 Ramadan ya Ustaz. Kita masih lagi istiqamah dalam bulan Ramadan Ustaz. Jadi Ustaz, pemberdayaan dalam proses pembangunan iaitu proses pemberdayaan ni adalah satu perkataan yang jarang kita gunakan pada era zaman kini, tapi dia dikembalikan pula di mana pemberdayaan ini adalah proses pembangunan di mana masyarakat atau satu kelompok berinisiatif untuk memulakan proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan keadaan diri sendiri Ustaz. Jadi bila relatekan dengan pemberdayaan Ustaz dalam tempoh polemik sekarang COVID-19 ni Ustaz, golongan muda sekarang ni sudah agak sukar untuk mencari untuk meluruskan pemberdayaan ni Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz melihat keadaan ini bagi nasib golongan belia Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Zam? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Kacak betul pengacara kita hari ni berbaju batik. Tapi baju batik tu bagi saya biasa, rambut pacak tu yang luar biasa. Allahu Ada kuliah pertama sekali saya ucapkan tahniah pada Yadim yang buat satu inisiatif yang sangat baik buat sesi Mutiara Minda. Sepanjang PKP ni banyak topik-topik yang telah dibuat, ialah semua orang duduk rumah. Jadi kalau tak tahu nak buat apa, eloklah kita tonton yang dibuat ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, dapat maklumat, dan kalau yang dah terlepas pun boleh tengok di Facebook Yadim sesi perkongsian yang lalu dengan topik-topik dan juga tokoh-tokoh yang telah dijemput. Baik, hari ini kita nak bercakap soal 3 frasa utama. Pertama, pemberdayaan. Yang kedua, kita nak bercakap tentang orang muda. Yang ketiga adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Saya pun bila sebut orang muda ni, saya pun fikir saya ni termasuk dalam golongan muda ke belia ke tak lagi kan. Sebab kalau dahulu kalau dahulu umur belia ni dia bawah 40, itu dikira sebagai belia. Tapi saya ingat kerajaan telah buat satu jangka umur yang baru, tapi saya tak pasti sama ada diluluskan ataupun belum, iaitu golongan belia ini adalah umur bawah 30 tahun. Jadi kalau pakai yang baru ni 30 tahun, maknanya saya tak termasuk lah. Zam masuk ke? Lari sikit saya. Maknanya atas sikit lah. Jadi dah jadi beliau, dah jadi dewasa dah kan. Baik, bila kita sebut tentang PKP ni pada orang muda ni, saya lihat ini adalah satu cabaran baru, kehidupan baru, bukan sekadar pada orang muda, bahkan kepada semua orang. Dan semua tidak menjangkakan perkara ini berlaku dan juga tak jangka panjangnya tempoh seperti ini. Baik, saya bila sebut tentang
cabaran kepada orang muda dengan waktu ini. Teringat saya waktu tahun 1997, 1998 begitu. Waktu tu saya sekolah lagi. Namun waktu itu adalah cabaran orang muda, sama ada yang baru grad universiti ataupun yang tengah belajar. Cabarannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika krisis ekonomi pada waktu itu, maka ramai orang yang ada kerja diberhentikan kerja. Ada mereka yang baru grad tak ada kerja. Kerja tak ada kerana krisis ekonomi waktu itulah. Kemudian ia seumpama datang balik sekarang, tetapi bukan kerana krisis ekonomi tapi kerana krisis kesihatan. Baik, bila berlaku wabak pandemik COVID-19 ini, dia telah merencatkan banyak sektor. Sektor ekonomi, ada yang bekerja diberhentikan kerja, ada kedai yang tak dapat dibuka, ada mereka yang belajar di universiti terpaksa berehat sekejap, kemudian universiti kena fikir pula macam mana untuk sediakan pengajian sama ada secara online, kemudian ada juga bidang-bidang pengajian yang dia tak boleh buat secara online. Contohnya adalah bidang perubatan. Tak bolehlah belajar bedah orang online. Jadi dia tak nampak. Jadi dia kena hands on. Ada juga macam architecture, engineering yang perlu berada dalam bengkel, lab mereka untuk mereka buat uji kaji. Dan ini saya fikir adalah satu norma baru yang semua orang kena terima dan harus berfikir. Cuma bila kita kaitkan dengan pemberdayaan orang muda harus berfikir macam mana kita nak adapt, sesuaikan dengan keadaan sekarang ini, dan bagaimana kita nak berkreativiti supaya kita ini walaupun dalam tempoh krisis apa sekalipun, tetapi kita boleh hidup, kita boleh teruskan kehidupan, bahkan kita boleh lebih maju lagi dari apa yang kita buat. Contoh, Yadim saya bagi contoh lah, kerana kita buat di Yadim ni lah. Kalau kita buat di tempat lain, kita bagi contoh lain. Contoh Yadim. Mungkin sebelum ni, program seperti ini kita jarang buat. Mungkin tak buat lah. Kita banyak buat program, kita banyak turun padang, kita banyak buat seminar, kita banyak buat training di pusat latihan di Hulu Langat. Tetapi buat secara online macam ni, guna StreamYard ni, guna apa benda semua ni, kita tak pernah buat. Tapi bila jadi PKP ni, seluruh staf di Yadim tu fikir macam mana kita nak hidupkan program dalam tempoh kita duduk di rumah, work from home. Akhirnya timbul idea, banyaklah semua dapat tahu tentang aplikasi Zoom, kemudian tahu tentang IG Live. Saya tengok ustaz-ustaz pun dah pandai dah buat IG Live, dah pandai buat apa tu, dipanggil join party ke apa, walaupun di tempat lain boleh share di web lain sebagainya dan gunakan platform ini. So inilah satu perkembangan baru yang kita sebagai orang muda harus cekap, harus pantas untuk kita adapt situasi ini, barulah kita tak tertinggal ke belakang, Zam. Betul, Ustaz. Betul lah, kita pun dalam masa PKP ni kita belajar benda baru, Ustaz. Jadi kita pun masing-masing bantu bersama-sama untuk merealisasikan norma-norma baru untuk kita menelusuri perjalanan kita seharian, Ustaz. Jadi Ustaz, pemberdayaan ni kan bukan hanya jadi dia boleh jadi kenyataan bila masyarakat atau kelompok tu ada inisiatif sendiri, Ustaz, untuk mengubah dirinya. Saya teringat dengan ayat Al-Quran, iaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 11, kan? Jadi kita percaya golongan muda negara mahu berusaha untuk ubah diri. Pelbagai inisiatif, pelbagai yang pihak kerajaan telah buat untuk golongan muda ni supaya mereka lebih berintegrasi, lebih berdaya saing, Ustaz. Jadi jadi bagaimana kalau kata dalam tempoh sekarang ni, Ustaz, golongan muda ni dia tercari-cari bagaimana menambah pendapatan sampingan, Ustaz. Jadi ada yang membawa Grab, motor Grab, hantar sekarang ni tengah popular kan, Foodpanda, apa semua, Lalamu apa semua. Tapi adakah ini memadai perilaku yang mereka boleh laksanakan, Ustaz? Baik, terima kasih. Soalan yang sangat menarik, Ustaz.
Betul, ayat Quran yang Zam baca terjemahan itu, dia menjawab bahawa kita ni orang Islam dia tak boleh main serah diri je, ikut qada dan qadar je kan. Maknanya apa nak jadi lepas ni jadilah. Tapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bahawa Allah tidak akan ubah nasib kita sekiranya kita tak ubah nasib kita. Kita tak boleh termenung je kemudian tunggulah rezeki datang yang Allah Ta'ala bagi. Dia pun cakap, kalau ulat dalam batu boleh hidup, aku ni apatah lagi yang tak boleh. No. Dalil ni tak ada dalam agama. Kita nak, kita mesti ubah. Itu agama ajar kepada kita. Baik, bila kita sebut tentang kerja, cari pendapatan golongan muda dalam tempoh sekarang, saya nak bagi begini Zam situasi dia. Zaman ayah saya kerja dulu, grad daripada universiti tahun 80-an, 70-an itu, kerjanya adalah kerja kerajaan. Saya ingat lagi ayah saya bagi tahu, dia kata, Zam, ayah saya graduan daripada Universiti Melaya. Jadi dia kata, tak habis belajar lagi, kerajaan dah offer kerja. Itu hebat. Maknanya jabatan kerajaan hari itu memang cari pekerja. Jadi dia kata, ayah saya kata waktu tahun akhir di Universiti Melaya, jadi dah hantar dah surat tawaran bekerja. Jadi grad saja terus lapor diri. Sebegitu rupa kerja waktu dulu memang orang kerja kerajaan. Ramai jadi cikgu, ramai jadi polis, ramai jadi ustaz, kerja kerajaan lah. Baik. Selepas daripada itu tahun 80-an, hujung 80-an, awal 90-an, ada satu ruang pekerjaan baru, iaitu kerajaan waktu itu amalkan dasar penswastaan, iaitu banyaknya dibuka kepada kilang-kilang ataupun diswastakan agensi kerajaan. Contoh, dulu ada Lembaga Elektrik Negara, LLN. Ni zaman saya sekolah dulu ni, ada LLN, yang uruskan elektrik lah. So apabila kerajaan nak swastakan, jadilah TNB. So dia ubah daripada jabatan kerajaan jadi TNB. Begitu jugalah Telekom. Dulu nama apa Telekom dia? Saya pun tak ingat dah. Kemudian tukar nama jadi Telekom untuk diswastakan. Waktu tu ramai orang muda yang grad pada universiti yang tak kerja kerajaan tapi join swasta. Jadi waktu tu ramailah yang kerja dengan swasta, korporat, bank dan sebagainya. Kemudian bila masuk tahun 2000, ada satu sektor baru yang keluar, iaitulah keusahawanan, kerja sendiri. Dulu kita jarang dengar graduan ni kerja sendiri. Kerja sendiri ni maknanya dia kerja dengan mak ayah dia lah. Ayah dia ada bisnes, dia grad universiti kerja dengan ayah dia. Tapi nak create bisnes sendiri jarang. Tak ada. Daripada kerja kerajaan, kerja swasta. So sekarang ni pula kita tengok trend orang bekerja sendiri. Grad universiti saya, di universiti saya sendiri pun di USIM, saya tengok ramai yang tak, bila dia orang habis belajar di USIM sama ada bidang syariah, bidang dakwah, saya tanyalah nak masuk kerja JAKIM ke? Dia kata tengoklah Ustaz, itu mungkin pilihan ketiga keempat lah. Saya kata nak buat apa? Nak bisnes Ustaz. Oh dah ada dah bayangan. Dah ada. Bisnes dengan China lah, macam-macam. Ada tanya nak jadi Ustaz. Tak nak lah Ustaz. Nak kerja apa? Saya nak jadi ejen pelancongan lah. Nak buka syarikat travel lah. Jadi mereka ini satu kerja baru adalah keusahawanan. Create the new job. Their own job. Kerja sendiri. Mana kalau kerja kat Yadim, kerja kat JAKIM ni dia kata bukan first choice lah. Graduan sekarang lah kan. Baik. Apabila masuk tempoh PKP, fasa baru ni 2020, ada satu trend baru pula, iaitu bekerja bukan kita create bisnes sendiri, bahkan kita tak ada bisnes pun, kita hanya guna gadget saja untuk create income. Yang ramai jadi YouTuber, kemudian buat perkhidmatan hantar barang lah, kemudian jadi dropship lah. Dia tak ada kedai, dia duduk lepak di rumah, hanya gunakan gadget tapi boleh create income, boleh create pekerjaan. Wah, ini satu sektor baru yang saya fikir. Jadi maknanya apa, Zam? Kerja, ekonomi ada dan berubah. Cuma kita sahaja yang perlu berubah supaya kita cepat menyesuaikan diri dengan trend semasa. Kalau kita tak cepat belajar, kita akan tertinggal.
Contoh, kita duduk tahun 2020 tapi cara fikir kita tahun 80-an. Macam ayah saya kerja universiti dulu. Jadi maknanya kita tertinggal. Ataupun kita ni duduk tahun 2020 tapi fikiran kita tahun 1990. Kita akan tertinggal. So sekarang kita kena fikir orang muda macam mana fikiran kita, kecerdasan kita, tenaga kita harus sesuai dengan IR 4.0 ini. Fikir macam mana kita boleh menggunakan internet, boleh menggunakan gadget, boleh menggunakan robotik untuk create pendapatan kita. So kalau kita cepat, maka kita akan bergerak. Kalau dululah Zam saya mengaji rumah ke rumah contoh. Sekarang ni ada orang buat mengajar melalui online. Jadi siapa yang lambat dia tertinggal. So inilah saya fikir salah satu cara baru ataupun norma baru yang macam mana kita nak ubah diri kita, nasib kita dengan situasi PKP waktu ini, Zam. Right, Ustaz. Jadi sekarang ni tak ada masalah orang kata tertinggal ke ataupun atas diri kita sendiri kan Ustaz untuk mengejar norma baru ni, benda-benda baru ni Ustaz kan. Jadi saya rasa kalau macam Insta famous yang terhasil daripada teknologi sekarang ni pun salah satu kerjaya juga Ustaz. Dia review produk kan untuk melariskan produk dia. Jadi Zam, kalau Insta famous tu Zam, itu bahasa sekarang. Kalau dahulu namanya marketing officer, pegawai pemasaran. Cumanya pegawai pemasaran ni dia bekerja dengan syarikat itu. Jadi dia promote barang syarikat itulah. Insta famous ni dia boleh promote barang semua orang. Betul. Jadi namanya sahaja berubah tetapi kerjanya sama. Tapi kadang-kadang kerja yang macam kita ni Ustaz, kita pun boleh terlibat sama sebab itu tidak mengganggu kerja hakiki kita. Jadi bila dah ada terlibat dengan teknologi ni, kita kena pandai pembahagian masa bagaimana untuk menambah pendapatan sendiri. Dia memang kita fokus pada golongan muda tapi golongan yang seperti kita ni Ustaz pun boleh mencuba ke arah itu Ustaz. Jadi Ustaz, kita bila Ustaz dah bercerita tu, Ustaz dah masuk dalam soalan yang ketiga, saya beralih ke soalan keempat Ustaz. Jadi bila ke soalan keempat Ustaz, seperti yang kita tahu, kita dalam bulan Ramadan sekarang Ustaz. Jadi bila bulan Ramadan ni, kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang bertuah kan. Sebab kita masih lagi dipertemukan dalam bulan Ramadan. Tapi dalam malam-malam inilah kita digalakkan untuk buat kejutan terakhir. Orang kata 10 Ramadan terakhir ni, dan hari ni kita ada 28 Ramadan Ustaz. Untuk kita orang muda untuk buat kejutan terakhir untuk dapatkan rahmat daripada Allah jadi Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz boleh kaitkan situasi di dalam bulan Ramadan ini dalam mengejar kebaikan ini untuk dan diaplikasikan dengan golongan muda Ustaz? Baik. Dia bila sebut tentang Ramadan, dia tidak kira golongan muda ataupun golongan tua. Semuanya harus ambil peluang untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Cuma apa beza orang tua, orang yang sedikit dewasa dan orang muda adalah beza dari sudut tenaga. Baik. Sebab itu kita tanya kanak-kanak nak jadi apa, dia kata kalau boleh nak jadi macam abang tu. Dia nak jadi orang muda. Tanya pula orang yang veteran, nak jadi macam dia kata kalau boleh nak balik jadi muda lah. Jadi semua orang nak jadi muda. Sebab orang muda ni dia sihat, dia cergas, tenaga dia kuat lagi, fikiran dia jauh. Baik. Oleh kerana itu kita kena manfaatkan kesihatan kita, tenaga kita ni untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan, terutamanya 10 malam terakhir. Baik. Tenaga kita ini, orang muda selalu dia tidur pukul 12, dia boleh bangun pukul 3 pagi. Ini beza orang muda. Saya dulu di universiti Zam, saya ingat pukul 12.30 saya main saya main bola lagi, main futsal lagi. Nak ceritanya kuat lagi. Tapi sekarang ini kalau tidur lambat sikit, kita jadi cepat pening kepala je. Tambah kalau orang yang sudah berusia. Sebab itu tok-tok kita tengok di kampung lepas isyak terus tidur. Sebab apa? Dia nak bangun 4 pagi. Kalau dia tidur lambat, menyebabkan dia bangun lambat dan letih.
Tapi orang muda ni dia mampu. Oleh kerana itu, kita kena ambil peluang atas kesihatan kita untuk kita kuat beribadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baik. Caranya adalah waktu muda ni kita punya mata jelas. So kita kena banyak membaca Al-Quran. Kalau kita sudah agak berusia, bila kita tengok suatu benda, kita cepat mengantuk. Baca Quran, Quran je yang duduk atas muka kita. Jadi kita kena baca Quran banyak. Kena berzikir, kena berselawat, kena bangun semayang. Jadi kalau orang muda malas tarawih, memalukan. Jadi kena kuat beribadah. Dan kita hujung-hujung inilah kita kena banyakkan berqiyamulai, bangun malam. Kerana Allah Ta'ala suka kepada orang muda yang beribadah berbanding orang veteran yang beribadah. Kerana orang veteran yang beribadah ni memanglah, kalau orang veteran tak beribadah memang tak sedar diri. Jadi dia dah nak mati. Jadi memang dia beribadah. Tapi orang muda yang sihat, yang rasa macam lambat lagi mati, yang boleh buat benda-benda lain, tetapi dia pilih untuk beribadah kepada Allah, ini yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis sebutkan, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jadi inilah kita kena ambil peluang dalam usia kita ini untuk kita beribadah. Baik, 10 malam terakhir ini semua orang tahu. Saya ingat kalau tak syarah pun semua orang tahulah. Iaitulah malam Al-Qadar. Iaitu Allah Ta'ala bagi hadiah kepada orang berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Baik, ramai orang berfikir surah Al-Qadr itu cerita tentang malam Al-Qadar. Ya, tetapi sebenarnya surah Al-Qadr itu cerita tentang kemuliaan Al-Quran. Al-Qadr itu maknanya kemuliaan. Surah yang diturunkan di Mekah cerita tentang kemuliaan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dengan turunnya Al-Quran lah berubah semua benda. Contohlah, dalam negara kita, Zam, kalaulah berlaku satu peristiwa besar, maka kita akan diberi hadiah. Apa hadiah-hadiah? Agak-agak, Zam. Hadiah saya. Contoh, kita merdeka. Kita dapat kemerdekaan. Apa hadiah yang kerajaan bagi? Teka-teki. Teka-teki saya. Hadiah dia, Zam, cuti. Ya, betul Ustaz. Bila ada satu peristiwa besar, mesti dapat cuti. Contohnya, menang Piala Dunia. Tak menang lagi lah. Menang Piala Malaysia, cuti. Malaysia dapat pingat Olimpik, cuti. Kemudian hari apa benda, mesti ada satu perkara yang besar berlaku, mesti cuti. Begitulah Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala turunkan satu benda yang besar, mukjizat Al-Quran, maka Allah Ta'ala bagi hadiah. Apa? Malam Al-Qadar. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran malam itu, hadiah dia apa? Siapa-siapa yang beribadah malam itu, Allah bagi gandaan lebih banyak daripada 1000 bulan. Bukan sama. Khairum min alfi syahr. Lebih besar, lebih baik. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Dia bukan sama 1000 bulan, lebih. Berapa yang lebih tu? Tak tahu. Sebab itulah kita kena ambil peluang bahawa 10 malam terakhir ini, malam Al-Qadar, kita kena tingkatkan semangat kita. Orang muda lebih-lebih lagi, tengah sihat, tengah kuat ni, kalau kita kena ambil peluang untuk kita beribadah. Malu kalau waktu muda ni kita tidur manjang, itu memang memalukan. Jadi orang muda ni kalau boleh tahan mata tengok Champion League pukul 3 pagi, takkan tak boleh bangun qiyamul-lail. Orang muda boleh tengok bola English Premier League pukul 11 hingga 12 malam 2 jam, takkan tak boleh tengok Quran sikit. Jadi kita orang muda mesti tingkatkan ibadah dalam bulan Ramadan. Betul Ustaz, saya yakin percaya golongan muda zaman sekarang ni memang dah ke arah untuk membina jati diri Ustaz. Kalau dulu kita sebelum adanya COVID-19 ni, golongan muda ni banyak terlibat. Kita boleh katakan diorang aktivitinya cuba lambu kan Ustaz.
Dan sekarang ni pula golongan muda juga banyak yang pergi membuat bantuan khidmat masyarakat, Ustaz. Jadi banyak pergi bersama-sama lah ini. Jadi boleh tak Ustaz share sikit ada doa ke zikir ke untuk orang muda ni sentiasa basahkan lidahnya yang simple-simple je Ustaz. Baik. Bila kita sebut tentang zikir, ni orang muda kalau lepas ni boleh cari Kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar, dia adalah himpunan zikir-zikir doa yang boleh kita baca. Kitab tu pun dah ada terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi boleh cari di mana-mana kedai kitab Al-Azkar, maka kita dalam tu banyak doa dan banyak zikir yang boleh kita amalkan. Namun kalau ditanyakan apa zikir yang terbaik adalah sebenarnya Allah Ta'ala menyediakan patah-patah zikir pada ulama' kita ni. Dia dah himpun dah zikir-zikir yang terbaik. Jadi saya nak cadangkan kepada orang muda. Zaman saya sekolah dulu, ada satu amalan yang kita baca tiap-tiap hari. Dan apabila saya dah kahwin, dah bekerja ni, nak istiqamah buat balik tu, ya Allah, memang susah. Tapi saya fikir waktu saya sekolah, waktu saya muda dulu, itulah perkara yang kita dah baca dan sangat baik. Apa dia? Bacaan Al-Ma'thurat. Bacaan Al-Ma'thurat ni, kalau pelajar-pelajar sekolah yang duduk asrama, saya ingat sehari dalam paling kurang 2 kali dia baca. Lepas subuh dan lepas asar. Memang kena baca. Sebab warden paksa. Jadi, dalam tu adalah himpunan zikir, ayat Quran, doa yang dihimpunkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Oleh kerana itu, saya nak galakkan kepada semua, boleh dapatkan ataupun download saja di internet ni, Al-Ma'thurat, bacaan Al-Ma'thurat. Maka bacalah zikir pagi dan petang. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Kemudian doa tentang malas, doa tentang fakir, jangan jadi fakir, semua terhimpun dalam bacaan Al-Ma'thurat. Ini adalah bacaan yang kita buat dulu, tapi sekarang ni kita dah jarang buat. Jadi oleh kerana itu saya nak agak galakkan semua kita hidupkan balik amalan yang kita tinggal waktu kita sekolah dahulu, iaitulah bacaan Al-Ma'thurat. Jadi mudah-mudahan bacaan itu dia dapat pelihara diri kita, dia dapat tambahkan pahala kepada kita, dan yang paling penting adalah doa-doa tadi menghindarkan kita daripada penyakit malas, penyakit miskin, penyakit fakir, terhindar daripada cubaan orang untuk sihir kita dan sebagainya. Ustaz, bila Ustaz sebut pada golongan muda, mesti dalam Al-Quran pun kita ada cerita kisah tentang golongan muda, Ustaz. Salah satunya surah Kahfi, Ustaz, dalam gua Kahfi tu, Ustaz, cerita golongan muda. Kita nak kaitkan kisah itu dalam konteks golongan muda zaman sekarang, Ustaz. Maksudnya dari segi jati diri, motivasinya dan kuatnya imannya, bagaimana, Ustaz? Baik. Kisah pemuda Al-Kahfi, mereka ini lari daripada penguasa yang zalim. Orang-orang yang zalim pada waktu itu, akhirnya mereka ini melarikan diri ke dalam gua dan Allah Ta'ala tidurkan mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menyelamatkan iman mereka daripada situasi syirik dan juga yang tidak baik berlaku pada waktu itu. Bila kita nak kaitkan dengan era sekarang adalah dulu yang zalim, yang jahat itu kita nampak sekarang ini dia tukar jadi kepada gadget pula. Jadi handsetan kita ni, handset yang banyak setan. Jadi sebagai orang muda adalah macam mana kita nak selamatkan iman kita. Macam mana kita nak selamatkan iman kita adalah kita mesti ada polis dalaman. Polis dalaman ni menjaga diri kita ini, iaitulah agama. Agama ni dia sangat penting. Sebab itu Yadim buat program dakwah ni tak ada kerja lain. Dia macam-macam program dia buat, satu je matlamat dia, ajak orang kembali kepada agama. Itu je. Dia buat naik bukit ke, turun bukit ke, berkemah ke, masuk hotel ke, keluar hotel ke, seminar tak seminar, semuanya tujuannya satu, iaitu hidup beragama.
Apa tujuan hidup beragama ini? Supaya terarah kehidupan kita. Kita ni sebagai orang muda, kita tahu ke mana kita nak pergi lepas pada ni dan apa yang perlu kita buat. Semua tu agama bagi tahu. Agama bagi tahu, okey, pagi kena buat apa, tengah hari kena buat apa, petang buat apa, nak tidur buat apa, sebelum tidur buat apa, nak kerja apa, macam mana nak kerja. Kemudian sekiranya kita ini minat biasalah orang muda minat kepada perempuan, kepada lelaki. Kemudian macam mana nak buat, semuanya agama aja. Sebab itu agama ni dia jadi polis dalaman dalam diri kita untuk kita memberitahu mana yang betul, mana yang salah, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dan itulah yang berlaku pada pemuda Al-Kahfi. Apabila agama ada dalam diri mereka, maka mereka telah buat keputusan untuk larikan diri dan Allah Ta'ala selamatkan mereka. Oleh kerana itu, apa yang perlu kepada kita adalah kita mesti dekatkan diri dengan agama. Jadi kepada yang sedang menonton ni, keraplah kunjung-kunjung IG dan juga Facebook Yadim ni. Macam-macam program yang Yadim buat ni dalam online, offline, laman web, artikel, kemudian video yang mereka buat yang kita boleh tonton, yang boleh kita tengok. Jangan takut untuk klik, jangan takut untuk like Facebook. Jadi jangan rasa macam kalau klik je jadi terbakar. Tak ada. Jadi boleh sama-sama tengok bila kita sentiasa dalam persekitaran agama, so diri kita pun akan terdidik jadi baik. Tapi kalau kita duduk dalam persekitaran yang tidak beragama, kita pun cenderung buat benda tak baik. Contohlah Azam, kalau kita pergi stadium, kita ni tengok bola, tapi tak adalah excited sangat. Tapi bila kita duduk dalam stadium, kita pun jadi excited. Sebab apa? Semua keliling kita ni excited, gemuruh bila gol tu jerit. Bila kita tengok kat rumah, gol tu kita biasanya gol. Tapi bila kat stadium, kalau tak jerit tu rasa macam bersalah pula. Jadi kita akan melompat, kita akan ni. Sebab apa? Persekitaran itu membentuk peribadi kita. Begitu juga kita duduk dalam masjid. Bila kita pergi masjid, kita tak ada rasa macam bercakap kuat-kuat ataupun kita menyanyi ke, ataupun kita nak, perasan tak bila kita masuk masjid, kita nak melunjuk kaki pun segan. Sebab apa? Persekitaran dia tu memang orang duduk, bersila, baca Quran, cakap pelan-pelan, solat sebagainya. Satu persekitaran. Sebab itu persekitaran itu penting. Jadi orang muda perlu ada geng. Saya selalu sebut bahawa kita ni nak jadi baik, kena ada geng baik-baik. Jadi kena pilih kawan yang betul, pilih persekitaran yang betul. Kalau kita melayari ada gadget, pastikan kita ini berkawan dengan orang betul. Sebab apa? Bila kita berkawan dengan orang betul di Facebook ni, sebab bila kita buka Facebook, yang keluar adalah news feed kawan-kawan kita, friend kita yang 3,000 tu. Tapi kalau kawan kita ni semua geng-geng Yadim, yang keluar tazkirah. Tazkirah yang baik-baik kan. Kita perkeluar hadis, Quran, punya ada live ni punya. Tapi kalau semua kita kawan dengan semua geng kepala, semua masuk air semuanya, yang keluar semua video-video tak senonoh lah. Sebab tu je kawan kita. Kalau kita follow ustaz-ustaz, kita follow alim ulama, kita follow berita-berita yang betul, like fanpage yang betul, yang tak merapu, berita-berita sahih. So bila kita buka media sosial kita, so yang keluar newsfeed tu semua yang betul-betul, yang baik-baik. Tapi kalau kita semua geng, semuanya fake account ya, jadi semua yang keluar pun semua yang fake-fake lah. Contoh kita ni, kita suka like benda-benda, contoh orang ni suka menunjuk-nunjuk tentang kemewahan dia. Jadi kita pun menyebabkan cari jalan untuk jadi mewah juga. Tapi kalau kita like lembaga zakat contohnya kan, kita tengok ramai orang susah, ya Allah, jadi aku syukurlah apa yang aku ada ni. Jadi kita kena like, follow benda yang betul, barulah kita akan terdidik macam pemuda Al-Kahfi. Ada iman yang kuat, persekitaran yang baik, geng 7 orang pun semua baik-baik. Kalau Ustaz, bila kita sebut pasal golongan muda pun, bila kita sebut environment yang baik pun, kita lihat sekarang ni frontliner pun menjadi contoh pada anak-anak kita, pada golongan muda, nak menjadi doktor, nak menjadi askar atau polis, jaga keamanan negara. Itu pun dalam environment yang baik sebagai contoh juga Ustaz kan.
Jadi itu Betul. Ustaz, dalam tempoh kemenangan ni kita masih lagi dalam bulan Ramadan dan kita dah menghampiri Syawal Ustaz. Jadi bila kita dah menghampiri Syawal tu, Syawal tu diangkat sebagai bulan kemenangan umat Islam selepas sebulan berpuasa dan mengharungi dugaan-dugaan dan cabaran selama sebulan Ustaz. Tapi bila macam mana kemenangan di bulan Syawal tu kita nak kaitkan dengan konteks golongan muda ni Ustaz? Menang yang bagaimana ataupun macam mana Ustaz? Bila kita nak kaitkan hari kemenangan dengan golongan muda adalah kemenangan kita mengawal hawa nafsu kita. Kalau orang muda boleh kawal hawa nafsu, itu memang betul-betul menang. Baik. Kalau bila kita sebut menang ni, apa makna menang ni? Menang ni pertandingan. Pertandingan. Macam contoh kita main bola. Saya cerita bola je lah sebab saya minat bola. Zam minat bola? Minat Ustaz, Liverpool Ustaz. Liverpool, Liverpool ni pasukan sejarah je ni. Marah orang Liverpool kan, tapi tahun ni memang menang lah. Ni akan buka balik game Jun ni, dia orang angkat piala kan. Baik. Macam pertandingan. Dia pertandingan kalau bola ni dia ada dua. Dia ada serang, attacking, defend. Macam mana kita bertahan, macam mana kita serang. Ramadan pun sama. Serang ni maknanya kita nak ambil peluang. Apa benda yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Kalau semayang sunat digandakan wajib, wajib digandakan 70 pahala, kemudian bersedekah pula, kemudian memberi makan orang. Ini peluang, maknanya kita kena attack, kita kena ambil, serang. Kemudian dia ada defend. Kita kena bertahan. Tahan apa? Tahan nafsu. Jadi tahan nafsu kita, kawal nafsu kita. Barulah apabila kita mampu bertahan dengan baik, kita menyerang dengan baik, baru menang. Contoh macam Liverpool lah, contoh lah kan. Liverpool dia ada serangan yang baik, kemudian dia ada pertahanan yang baik. Cuma kadang-kadang goalkeeper je lah tak baik sangat. Macam salah satu pasukan yang banyak menjuarai EPL macam Manchester United kan. Dia serangan bagus, midfield bagus, defend bagus, goalkeeper bagus. Dia complete team lah. Lebih apa? Jadi kalau kita serangan bagus, kita kutip pahala banyak, kemudian kita bertahan nafsu kita bagus, barulah kita dikata sebagai menang. Kalaulah kita ni serang bagus, kita ni rebut pahala, semayang, baca Quran, tapi kita tak boleh kawal hawa nafsu kita, itu tak menang, itu kalah lagi. Ataupun kita ni boleh kawal hawa nafsu, tapi kita ni kawal saja, semayang pun tidak, bersedekah pun tidak, bangun qiyamul pun tidak, itu pun tak menang juga, kita pertahan saja. Jadi yang erti kemenangan adalah kita ambil semua tawaran yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan dan kita menahan diri kita daripada hawa nafsu. Itulah kemenangan sebenarnya. Barulah kita sambut Syawal, 1 Syawal nanti, kita bertakbir, itu adalah sebenar-benar kemenangan kita. Kita tak nak kita ni jadi hari raya fake, palsu. Iaitu ni kita bertakbir, pakai baju raya macam nak erak, tapi sebenarnya kita kalah. Kita menang dalam kalah. Kalah dalam menang. Kita nak adalah kita menang dalam menang. Itu dah yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita ini menyambut hari kemenangan dengan penuh bermakna sekali. So kita tinggal berapa hari, lebih kurang 2-3 hari lagi ni berakhirnya puasa. Lakukanlah yang sebaik mungkin dalam puasa kita, kerana mati ni dia tak kira tua muda Zam. Jadi kan ramai hari ni orang muda yang mati awal. Kawan-kawan saya pun ramai sekelas ni, kita ada grup WhatsApp kawan-kawan kelas, kawan-kawan sekolah. Ada dah 2-3 orang dah lah yang left group. Bukan left group kerana kecil hati, meninggal. Isteri dia hantar, minta maaf, saya terpaksa left group, ampunkan salah silap suami saya, doakan sebagainya. Jadi ada 2-3 orang yang sudah meninggal dunia. Macam-macam lah. Ada aksiden, ada yang sakit, ada mati mengejut sebagainya. Jadi kita ni yang masih lagi diberi peluang, gunakanlah sebaik mungkin peluang yang ada untuk kita beribadah kepada Allah, supaya kita tak menyesal dengan waktu muda kita. Bila kita sudah tua, kita menung balik,
Ruginya waktu muda dulu aku tak buat macam ni. Ruginya waktu muda aku tak buat macam ni. Jadi apabila kita meninggal nanti, Allah Ta'ala akan bertanya tentang apakah usia kita, ke mana kita buat, apa yang kita buat dengan usia muda kita. Jadi gunakanlah sebaik mungkin, orang muda, tingkatkan semangat beribadah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ustaz, raya pun nak menjelang Ustaz, Syawal Aidilfitri. Jadi kata-kata Ustaz untuk pada semua pendengar-pendengar ni lah, ucapan Hari Raya Ustaz daripada Ustaz lah. Kita pun tak di kerajaan tak kita sambut dengan gaya sederhana dan cara yang baru tahun ni. Jadi kata-kata Ustaz untuk pendengar-pendengar di luar. Baik. Yalah, tahun ni dia sedikit, bukan sedikit, banyak beza lah. Kita menyambut dalam keadaan kita norma baru, cara baru. Kita kata, tak boleh ke kita nak berkunjung, kan itu sunnah. Tak boleh ke kita nak bersalam-salaman, itu kan digalakkan dalam agama. Kenapa kerajaan tak bagi? Kerajaan tu siapa? Ni kadang-kadang kan. Kita kena ingat ada satu ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ciri-ciri orang beriman ini adalah taat pada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Maknanya kalau kita patuh arahan kerajaan, tu ciri-ciri orang beriman. Kita tak langgar lampu isyarat. Kalau kita langgar menyebabkan aksiden, kita patuh lampu isyarat walaupun tak ada dalil Quran, tetapi kerajaan suruh kita patuh dan kita patuh. Itu dikira sebagai ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kita kena faham. Maka kerajaan suruh kita duduk rumah, kita duduk rumah, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Jadi di dalam raya ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semualah, terutamanya kepada sahabat-sahabat Yadim. Yang ingat banyak saya program dengan Yadim ni, jadi saya ucapkan selamat Hari Raya lah semua. Maaf saya batin, minal a'idin wal faizin. Kemudian ingatlah kita sambut Hari Raya dengan cara sederhana dan patuhi garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan, sentiasa memakai penutup muka dan mulut, face mask ketika mana kita berada di luar ataupun kita duduk dalam rumah. Kita kena pakai sekiranya kita bergejala seperti batuk, demam, sesama pun kita kena pakai supaya tidak menjangkiti orang lain. Yang kedua adalah selalu basuh tangan dengan sabun ataupun gunakan cecair pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Kena ada di rumah, maknanya letaklah di depan ruang tamu tu. Nak pegang apa-apa kuih raya ke sebagainya, nak takat gambar ke, so basuh tangan terlebih dahulu supaya elakkan kita ini menjangkiti wabak pandemik COVID-19. Yang ketiga, sentiasa melakukan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau ada orang datang ke rumah, jadi kita pandai-pandai susunlah dekorasi rumah kita itu supaya ada penjarakan sosial. Yang keempat adalah elakkan bersalaman. So kalau ada jiran datang ke, elakkan bersalaman. So jiran pun kalaulah di rumah kita tu ada baby ataupun ada orang warga emas, so elakkanlah kunjung-kunjung. Dan akhir sekali adalah kita minimalkan berada di luar. Nak buat persiapan raya, beli daging ke sebagainya, kita belilah secara berhemah dan kita patuhi. Mudah-mudahan kita ini akan dapat beraya dengan sebenar-benar raya selepas habis tamat PKP, insyaAllah. Ustaz, last, baju raya tahun ni warna apa? Baju raya tahun ni adalah baju recycle. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Saya pun dalam almari tu belum pilih lagi lah. Jadi tak adalah bersamping-samping sangat kan. Jadi semayang raya pun kat rumah je. Jadi nak kata baju warna apa tu tak ada pilihan lagi. Nantilah tengoklah anak-anak ke isteri pakai baju apa, saya pun pilih lah yang mana sesuai. Promote IG sikit Ustaz. IG Ustaz untuk orang follow Ustaz. Okey. Boleh kalau kita bersilaturahim di IG saya Ustaz Hariri, ataupun boleh tonton di YouTube channel saya Ustaz Tiga Beradik. Jadi bolehlah, ada beberapa video yang kami kongsikan untuk manfaat kita bersama. Alhamdulillah. Baiklah, jazakallahu khairan katsira Ustaz atas perkongsian Mutiara Minda pada
21 Mei 2020 bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jadi isu tajuk pemberdayaan golongan muda semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersepadu PKPB telah diterangkan secara jelas oleh Ustaz ini. Jadi alhamdulillah, semoga kita berjumpa lagi Ustaz. Selamat berpuasa, selamat berhari raya Ustaz. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.